So, terima kasih kerana masih menonton video ni. So, pada hari ini kita akan teruskan untuk episod yang kedua. Apa yang kita nak buat pada hari ini ialah kita nak teruskan pengenalan kita kepada Laravel dan kita celupkan kaki kita sikit dalam bagaimana nak mengenal directory dalam Laravel. So, pada hari ini kalau kita tengok, inilah projek yang kita dah buat pada episod yang lepas, iaitu My Recipe. Dekat sini kalau kita buka, ada beberapa directory yang kita boleh nampak. Yang pertamanya macam contohnya apps, bootstrap, config, database dan sebagainya. So kita tengok satu-satu dan kita akan cuba memahami apa benda yang kegunaan setiap directory tersebut. So kita mulakan dengan app. App ni adalah di mana satu tempat kebanyakan kelas dalam PHP tersebut akan berada dalam ni. Kalau kita buka dalam dia akan ada kat sini basic dia ada kat dalam 4, iaitu console, exception, HTTP dan juga providers. So kalau kita tengok dekat dalam console, kita buka lagi, dia ada beberapa benda, iaitu kernel sahajalah buat masa ni. Actually dalam console ni kita boleh buat custom artisan command. So dengan kata lain, kalau contohnya kalau kita tengok dekat dalam terminal kat bawah ni, type PHP Artisan, kita akan nampak ada beberapa command. Nampak kat sini contohnya make event, make exception, lepas tu env dan sebagainya sampailah view clear, view cache dan sebagainya. Ini semua adalah artisan command. So console ni kegunaan dia adalah kita create custom artisan command. Custom artisan command contohnya dalam case yang tertentu, korang nak buat satu command yang akan run apabila sekian-sekian condition, contohnya apabila sampai satu masa dan user tersebut tak pernah login dalam sistem dan korang anggapkan dia sebagai inaktif, dan korang boleh masukkan dalam command. Dan juga kalau dalam kernel ni kalau kita buka, dia boleh register command apa yang korang nak buat, dan juga korang boleh schedule that command. Contohnya kalau dalam case tadi, iaitu untuk cek siapa yang tidak aktif dan korang inaktifkan dia, apa yang korang buat kat sini, korang letak command tadi tu, lepas tu korang boleh set berapa kerap korang nak jalankan command tersebut. Sebagai contoh, untuk setiap hari pukul 12 malam korang akan cek siapa yang tidak aktif, korang tukarkan kepada inaktif. So kat sini actually dia macam tak lari daripada cron, sebab dia memang akan menggunakan cron juga ataupun scheduler. Cuma dekat sini apa yang Laravel buat ialah kita centralizekan semua kita punya scheduler di dalam kod Laravel tu sendiri, dan cuma kita akan letak dalam scheduler ataupun dalam cron tu satu command saja untuk run, bagi tahu kepada Laravel sila run korang you all punya schedule, dan dia akan run schedule satu dari satu lah. Contoh yang tu ada pukul 12, mungkin ada yang setiap minggu sekali, mungkin ada yang sebulan sekali, mungkin ada yang setahun 2 kali. Benda tu boleh dibuat. So exception seperti namanya, exception adalah simple je, segala error yang akan keluar dan juga yang korang boleh dapatkan report dia akan duduk dalam ni. So selalunya dia tak ada apa-apa yang menarik pun kat sini, kecuali kalau contohnya macam dalam case aku nak hantar kalau ada kalau ada error, dan error tertentu sahaja aku nak shoot kepada channel Telegram untuk kegunaan aku sendiri, sebab contohnya aku tak nak tengok dalam log dalam server kan. So segala error yang dapat, kalau ada trigger, aku nak suruh dia shoot dalam Telegram, dan aku boleh masuk dalam report. Dan mungkin juga aku tak mau report kalau hal-hal tertentu, contohnya 404 kan. 404 ni selalu kalau macam bot ataupun robot yang masuk ke dalam korang punya website, kadang-kadang dia akan test ataupun ada orang yang testing. So contohnya dia letak kalau macam script kiddies ataupun hacking ni, selalunya dia akan try apa-apa URL pun kat belakang tu untuk test. So selalunya dia akan hit 404 kan. So benda-benda ni kadang-kadang korang tak nak pun benda tu korang terima sebagai satu error, dan korang boleh letak don't report, dan dia tak akan masuk dalam report ataupun Telegram yang korang shoot tadi tu lah. Ok, kita teruskan kepada HTTP.
HTTP ni basically dia yang paling banyak benda lah sebenarnya. Segala mana logik sistem yang korang nak buat selalunya dalam HTTP. Okay, contohnya kat sini kalau ada controller aku rasa semua orang faham. Controller adalah business logic yang paling basic. Dalam ni akan ada banyak controller mengikut apa yang korang nak buat lah. Middleware basically dia just another layer. Ada orang kata middleware ni perlu, ada orang kata middleware ni tak perlu. Bagi aku simple, bergantung pada keadaan apa yang korang nak buat dan keadaan apa logik yang korang nak capai. Dan middleware ni mungkin ada pada kes korang dan mungkin tak ada pada kes korang. Contohnya, kalau dalam korang nak buat authentication, contohnya semua orang yang masuk dashboard dalam sistem haruslah login dahulu, dan yang tu perlu middleware. Contohnya authenticate. Authenticate ni adalah satu benda yang memang dah ada dalam Laravel. Dia akan siap-siap check, okay, kau dah login ke belum. Jadi kalau dulu kita akan check session ada ke tidak. Kalau session still hidup, dan pergi kepada next. Kalau tak ada, kita keep pergi kepada logout. Macam itulah. So yang ni benda ni actually dia dah automated. Kita dah buat dah, benda dah siap, kita guna je. So contoh yang kedua itu check for maintenance mode. Dalam Laravel dia ada satu mode iaitu maintenance mode, iaitu kau boleh downkan sekejap supaya orang luar tak boleh masuk, tapi actually kau kat belakang kau boleh guna lagi. Benda tu. So mungkin kau nak testing new function, nak pastikan dalam production korang okey ke tidak, ataupun kau nak buat composer update. So bila kau buat composer update, kadang-kadang library ataupun plugin yang kau nak tarik tu dia belum habis install betul. So kalau user luar masuk, dia akan keluar error. So korang untuk elakkan perkara tersebut berlaku, dan kita tutup dulu. Okay, so dia akan ada beberapa lagi middleware yang ada lah. So aku rasa kita tak perlu nak lanjutkan benda tu, dan kita boleh celup satu-satu lah. Okay, providers ni actually dia ialah untuk registering. Kegunaan dia kalau kita tengok contohnya app service providers. App service providers ni adalah apa-apa servis yang dalam application kau yang kau buat. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut lah. Dan korang boleh registerkan dia, ataupun kau boleh jalankan dia. Macam kita tengok kat sana ada dua, satu register, satu boot. Register ni ialah kau nak registerkan dia ke dalam Laravel ni application, tunjukkan bagi Laravel tahu dia ni ada dan kau nak guna dia. Tapi kalau macam contohnya boot, memang kau nak terus dia run bila booting tu berlaku, bootstrap tu berlaku. Authentication, kalau kita tengok kat sini, kemungkinan korang boleh letak dalam register policies ataupun gate kat situ kan. So kalau nak buat authentication ataupun ada some rules, dan korang boleh masukkan dalam ni. Nanti kita akan lebih lanjut lah. Okay, so broadcasting ialah untuk kau shoot kepada channel-channel tertentu. Contohnya mungkin ada kau guna ada one signal untuk macam push notification dan sebagainya, dan semua masuk dalam broadcast. So event ni ialah listener ni maksudnya dia akan mendengar kalau kau masuk dalam satu kelas, dia akan buat something. Contohnya dalam kes ni register, dia akan linkkan dengan send email verification notification. Maksudnya kat sini, apabila satu user register, dan dia sebab dia gunakan registered kat situ kan, dia bukan guna ayat register. So, kalau kita tengok kelas registered ni, maksudnya dia dah register. So bila orang tu berjaya register, secara automatik Laravel akan run this class ni, send email verification notification. Maksudnya Laravel akan secara automatik hantar satu email kepada orang tu untuk confirmkan dia punya email wujud ke tidak. Dia macam seolah-olah kau habis register, lepas dia akan keluar pop-up, please validate your email. Nanti kau dapat satu email, kau tekan satu butang, okay, your account has been active. Macam tu lah. So routes, bagi aku routes ni amat jarang sekali ubah, sebab sebenarnya routes kita pun sekarang dah ada 4, nanti aku akan tunjuk. Dan kalau ada pun korang nak ubah, mungkin dia punya middleware ataupun prefix, macam tu je. So mungkin API korang nak letak API/something terus kan, nanti dia akan kau boleh setting dalam ni lah. Kalau tidak, nanti dia akan default je. Okay, kalau korang perasan dekat dalam ni,
dia ada satu kelas user. User ni kalau dalam MVC punya konsep, model view controller, this is a model. Ini adalah model. So kalau dalam default Laravel installation, model dia asingkan, tak masukkan dalam mana directory. Tetapi actually kalau dalam case aku lagi suka bila kau simpan dia dalam directory khas. So kalau aku selalu buat macam ni. So aku akan pindahkan dia masuk dalam ni. So bila aku dah masuk dalam ni, dia boleh jalan. Tetapi kalau kita tengok, dia kena ada ubah sikit. Ada dua tempat kalau tak salah aku. Yang pertama adalah dekat sini, disebabkan dalam PHP yang boleh kata tak adalah terkini sangat, sebab dia lebih kurang 5.6 pun sebenarnya dah support. Dia dah ada 6 namespace. Kalau dulu namespace ni tak wujud, kegunaan namespace ni adalah untuk membenarkan kau mempunyai nama kelas yang sama tapi dalam directory yang berlainan. Sebagai contoh, kalau dulu kita ada satu kelas nama user, dalam keseluruhan projek kau tak boleh ada nama users. Kau tak ada nama kelas user, nanti dia akan error. Tetapi sekarang tak ada masalah, tetapi syarat dia kau kena letak namespace, lepas tu namespace kau kena betul. Kalau tengok kat sini, dia kata kat sini, kalau aku guna PHP Storm, dan PHP Storm ada beritahu kat situ namespace ni doesn't match dengan project structure. Maksudnya dia kata kalau tengok kat sini source, dia jumpa file ni dekat app/model, tetapi kau punya namespace app saja. Sebab tu dia kata salah. So apa yang jadi kat sini, kita kena betulkan namespace dia app models, dan dia akan ok. Kalau kita tengok kat sini, untuk namespace dia punya pindah daripada satu directory ke directory dia gunakan backslash. Aku kurang pasti kenapa, tapi daripada dulu memang macam tu, dan follow je lah. So kalau kita tengok sini, ini ialah model. Dia ada class user extend authenticable. Authenticable ni maksudnya untuk dia membolehkan authenticate method digunakan menggunakan class user. Nanti kita akan lebih detail lah benda ni. So tadi macam dalam apps aku, dalam directory app aku ada 4 saja directory dia, subdirectory, tetapi sekarang ada lebih daripada tu. So kita pindah kepada Bootstrap. Bootstrap actually seperti nama dia, ialah boot. Booting ni maksudnya kau nak startkan satu application. So dia jangan confuse dengan Bootstrap Twitter CSS yang korang buat, ada grid, column, MD12, lepas tu macam tu lah. So bukan yang tu disebabkan nama Bootstrap tu sebenarnya dia orang yang tak berapa tahu pasal web application ni, sebenarnya dia akan nampak Bootstrap ni adalah CSS. Tetapi permasalahannya adalah nama Bootstrap tu sendiri bukan untuk CSS tu, tetapi konsep Bootstrap tu adalah untuk boot ataupun basic foundation kepada mana-mana application. Dengan kata lain, Bootstrap.css yang Twitter tu sebenarnya adalah merujuk kepada kau nak memulakan kau punya gerak kerja CSS kau tu dengan lebih senang. Dia dah siap ada kelas dia sendiri dan macam-macam lah. So dalam case Laravel ni, Bootstrap ni sebenarnya dah untuk menghidupkan aplikasi Laravel tu sendiri. So kalau kita tengok kat sini, dia akan ada app, lepas tu dia akan ada panggil beberapa benda, dan juga ke dalam Bootstrap ni juga ada satu directory iaitu catch. Catch ni adalah untuk digunakan dalam kau nak cache beberapa benda, iaitu packages, service, dan juga mungkin akan ada session dan sebagainya. So dekat dalam ni, kalau kita tengok, dia akan panggil packages ni maksudnya yang kau install daripada Composer. Install daripada Composer. So dia akan cachekan siap-siap dalam ni supaya Laravel tahu, ok, yang ni kau memang nak run.
So kalau service providers contohnya ada banyak dah kat dalam ni. Kalau kita tengok mana ada banyak macam-macam. So kita tak perlu tahu semua sekali untuk masa ni. Tapi boleh kita tahu Bootstrap ni sebenarnya adalah untuk kegunaan Laravel supaya dia boleh run servis dan juga packages yang ada. Kalau kita tengok config actually dia sama je seperti yang korang faham. Aku rasa ramai orang faham config tu untuk apa. Actually dia dah untuk config supaya application tu boleh berjalan mengikut apa yang korang nak. Dan kerana contohnya macam kita ambil application, app name, untuk nama sistem yang dia akan ada letak kat sini, dia akan gunakan config app.name. Tapi kalau kita tengok kat sini, dia bukan kita tulis contohnya macam ni, my recipe. Dia bukan tulis macam ni. Tetapi kalau kita tengok, dia panggil daripada command lain iaitu env app name default Laravel. Okay, kalau sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, sebabkan aku gunakan PHP Storm dia akan ada hinting dekat sini. Jadi bukan boleh di type dia akan beritahu env this is a key, this is a default value. So key ni merujuk kepada env punya key. Env punya key macam aku cakap hari tu, bila kita install, Laravel akan try untuk create .env. Kalau kita tengok kat sini, kita turun ke bawah, .env, dia akan panggil app name kat sini. App name kat sini yang akan di copy oleh Laravel, dia akan masukkan dalam ni. Tetapi kalau contohnya lah tiba-tiba app name ni tak ada dalam .env korang, dan dia akan ada default value iaitu Laravel. So sebarang perubahan sebaik-baiknya bukan buat pada config tetapi buat pada env. Okay? Kerana kalau korang buat perubahan pada config file, contohnya aku tak mau guna, contoh kalau kita tengok kan, okay, aku punya connection database, aku tak mau guna database nama Laravel, aku mungkin nak guna nama lain. Tetapi untuk developer nombor 2 pula, dia tak nak guna nama yang aku guna. Mungkin dia ada some name conversion untuk nama database dalam sistem dia. So dekat situ kita tak berapa sesuai untuk letakkan direct kepada config, tetapi kita referkan kepada env dan biarkan env yang akan tentukan. Disebabkan macam kita cakap hari tu, env ni tertakluk kepada spesifik kepada satu sistem saja, satu server saja, satu environment. So contohnya environment aku lain, environment korang lain, termasuklah dengan app key. Kita mungkin share ada beberapa benda, tapi ada beberapa benda yang akan ada lain. So disebabkan itu, config ni dia lebih pada dynamic. Dia ada basic value, tetapi data yang paling akan digunakan berdasarkan env.